salam satu Malaysia saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati, Dr. Nurzalinda dan juga kepada rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Wigneshwari Nafan, anak perempuan Vinay Bupa, nombor matrik 271735. Video pada kali ini saya akan mempersembahkan satu video tugasan iaitu makanan tradisional kaum India iaitu thosai. Okey, untuk video ini saya akan tunjukkan bahan dan juga proses penyediaan makanan thosai tersebut dan juga saya akan menemu bual seorang pakar yang mahir dalam bidang masakan thosai ini. Okey, jom kita ke video yang seterusnya. Makanan tradisi kaum India iaitu thosai merupakan masakan India Selatan. Makanan thosai yang berbentuk bulat, berwarna putih dan rangup di luar boleh dimakan pada waktu pagi sebagai sarapan, waktu petang dan juga malam. Thosai akan dihidangkan bersama dengan kuah kari ayam, daging kambing dan lain-lain lagi. Sebenarnya thosai mempunyai pelbagai kebaikan dan menjadi makanan kegemaran bagi kaum yang lain di Malaysia. Saya Vicky dan saya daripada University Utara Malaysia UUM dan tujuan saya datang sini sebab saya nak mengkaji tentang makanan tradisional kaum India iaitu thosai. Dan dekat sini saya dengar yang puan ni seorang peniaga thosai. Betul ke puan? Betul, saya seorang peniaga thosai. Dah berapa lama dah puan peniaga thosai? Peniaga ni dalam 20 tahun. Dalam 20 tahun. Okey puan. Puan, boleh tak puan sudi kongsi dengan kami yang bagaimana puan boleh belajar thosai ni? Saya mengambil dari ibu saya. Oh, dekat dari ibu lah. Lepas tu puan saya nak tanya, betul ke puan ni macam orang dulu-dulu tu dia buat bahan tepung thosai semua tu secara sendiri, betul ke? Betul, mereka tumbuk. Tapi sekarang saya buat dulu dengan mesin lah. Jadi nenek moyang dulu tu kita tumbuk. Sekarang ni kita guna mesin. Mesin lah. Okey puan. Bahan-bahan dia kita kena guna beras dan kacang biru, semudah nasi, susu, pepper. Kita kena rendam dia dulu. Lepas tu dengan 6 jam, lepas tu baru isi. Lepas isi dia kena perak dengan 6 jam. Itu baru dia buat thosai. Baru dah jadi thosai. Thosai. Oh, nampaknya bahan yang digunakan semua tu macam nasi, maksudnya macam kira macam makanan yang sihat juga lah puan. Ya. Okey puan. Lepas tu puan, saya nak tanya lah, macam masa puan niaga tu, adakah kaum India saja yang main makan thosai tu? Ke ada kaum lain kan? Kaum macam Melayu, Cina, India memang ada kan. Semua kaum main beli makan. Sebab dari thosai ni dia buat dalam beras. Dia bukan kesihatan lah. Bukan ni kesihatan lah. Kalau ada makan cemani ke, dia makan ni baik lah. Sebab dia ada minyak. Baguslah makanan ikan thosai. Okey puan. Puan, rasanya apa yang saya nak tanya dekat puan tu semua dah habis dan saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi meluangkan masa dan berkongsi kepada saya. Okey puan, terima kasih puan. Apa pendapat cik tentang thosai? Thosai tu dia baik untuk kesihatan lah. Saya suka makan thosai. Dia baik untuk kesihatan kulit sebab dia kan berbuat daripada beras saja. Dia tak ada minyak. So safe untuk makan atau dia baiklah kesihatan. Saya suka sangat thosai. Okey, terima kasih. Okey. Bahan yang diperlukan untuk membuat thosai ialah yang pertama, kacang ulender ataupun dikenali sebagai kacang thosai. Kalau tak ada kacang thosai, tak jadi thosai. Bahan yang kedua ialah nasi putih. Bahan yang ketiga ialah beras. Bahan yang keempat ialah halva. Sekarang, jom kita lihat sukatan yang diperlukan untuk kesemua bahan. Jom. Masukkan 4 cawan beras, 1 cawan kacang thosai, 1 cawan nasi putih, setengah sudu halva. Kemudian, kita perlu mencucikan kesemua bahan dengan bersih ya, kecuali nasi putih. Ya, lepas tu kita perlu menuangkan air suam untuk rendamkan kesemua bahan. Okey, saya dah rendamkan nasi, kacang thosai dan juga beras diikuti dengan halva. Kita rendam 6 ke 7 jam iaitu bahan yang saya nyatakan tadi. Lepas tu kita tak boleh buat thosai dengan serta-merta. Dia mestilah ada proses yang tersendiri iaitu yang saya nyatakan tadi iaitu bahan nasi putih, beras, kacang thosai dan juga
herba kita harus campur sekali dan juga blender. Okey, itu ialah proses yang pertama. Kita perlu blender sehingga menjadi sebati. Okey, sekarang kita perlu masukkan semua bahan sedikit demi sedikit. Okey. Kita masukkan beras, kacang tose, nasi putih, selepas itu ialah halba. Periksa dulu dia sudah sebati ke tidak. Okey, macam ni. Kalau nampak macam ni, dia belum sebati lagi lah. Okey, kita kena teruskan blender sehingga menjadi sebati dan juga tepung-tepung halus macam tu ya. Dan juga kita kena masukkan ke semua-semua bahan sedikit demi sedikit dan blend sehingga menjadi tepung dan juga sebati. Okey, saya nak mulakan blender. Okey, ini adalah tepung yang maksud saya ini adalah bahan yang terakhir lah, yang saya dah habiskan semua. Ini memang lastnya. Okey, kalau kita tengok dia kena jadi muat macam ni. Okey, so kita tuang. Inilah hasil yang kita akan dapat selepas kita habis blender. Tengok tu, dah jadi tepung dan juga sebati. Selepas itu, kita perlu memasuk cukup rasa, iaitu saya akan bubur garam. Okey, garam ni memang pentingnya. Saya akan guna sudu ini untuk lebih kurang dalam 1 sudu setengah ya. Okay, saya makan. Kemudian, kita perlu kacau dan terus kacau tepung tose tersebut sehingga menjadi sebati. Inilah yang kita akan dapat lepas saya dah ukur lah. Ukur dan jadi sebati tu. Apa tu? Nak tahu ke apa ini? Baiklah, saya kongsikan ya. Sebenarnya lepas kita dah pukul, kita dah sebatikan tepung tose ni, kita boleh masukkan cili kering ataupun cabai kering lah. Kita boleh masukkan dalam tepung tose lebih kurang dalam 2 ataupun 3. Dan hal yang paling penting ialah sebenarnya ini adalah petua nenek moyang lah. Okay? Dan kebanyakan orang India tidak akan berkongsi petua ini kepada orang lain. Dan saya khaskan kepada doktor ya, bahawa kita boleh masukkan cili kering ke dalam tose. Dan tujuan kita masukkan cili kering ni sebenarnya kita nak tose tu dia naik dan juga memberi aroma seperti tose lah, dan kita boleh hidup bau tu sangat menarik ya. Lepas itu kita perlu biarkan tose selama 10 jam. Jom kita lihat hasilnya. Inilah hasil yang kita akan dapat selepas kita biarkan tose selama 10 jam. Kalau anda perhatikan video yang sebelum ini, tepung tose ni berada dekat bawah, tetapi apabila saya biarkan tose tepung ini selama 10 jam, dia dah naik ke atas ya. Selepas itu kita perlu kacaukan tepung tose itu. Teruskan kacau ya. Proses yang seterusnya yang kita perlu buat ialah kita perlu mengambil mangkuk yang kecil macam ni lah untuk kita nak buat tose nanti. Okay? Di sini saya akan ambil tepung yang saya dah kacau tadi. Saya akan masukkan sedikit lah dalam mangkuk ni. Okay? Lepas tu, kalau tengok tepung tose ni kalau agak pekat, apa yang kita perlu buat ialah kita kena masukkan sedikit air ya. Bagi dia tak boleh pekat sangat dan tak boleh cair sangat juga, nanti tak akan jadi tose lah. Proses terakhir yang paling dinantikan oleh saya ialah saya nak membuat tose. Inilah tose yang kita akan dapat. Okey, pastikan api berada dalam keadaan yang paling bawah ya, nanti tose akan hangit. Lepas tu kita tutup. Dalam beberapa minit kita boleh buka dan lihat warna tose kita. Kalau dah jadi perang-perang macam tu, maksudnya dah masak ya. Sekarang boleh ambil. Selepas itu jangan lupa tutup gas ya. Ini adalah tose. Kalau anda lihat dekat sini, dekat pinggan ni ada tose, idli dan juga kari ayam. Semua ni ialah makanan tradisional kaum India juga ya. Okey doktor, sekarang saya nak makan sarapan yang diperbuat hasil tangan saya sendiri, kecuali kari ayam ni.